Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, merdu juga ayat-ayat suci aku pagi ini ya. Baiklah, selamat menyambut hari bulan kemerdekaan pada bulan ini. Dan selamat mengibarkan bendera negara Malaysia milik kita. Bak kata orang Sabah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita, nak tunggu siapa lagi? Itu perjuangan kita. Hari ini tajuknya mudah. Takziah Muhyiddin. Mesti orang terkejut. Apa cerita sampai ada takziah Muhyiddin? Kali ini ianya bukan takziah biasa-biasa. Ini bukan takziah biasa. Ini adalah takziah untuk seorang yang pernah jadi Perdana Menteri, tapi kini disingkir sejarah dengan malu yang tak boleh dicuci. Wah, begitu hebatnya ulasan kali ini. Saudara, takziah Muhyiddin selamat jalan politik pengkhianatan. Takziah Muhyiddin bukan kerana beliau meninggal dunia, tapi kerana rakyat sudah menanam nama beliau dalam liang sejarah paling kelam. Nombor satu, kerana beliau merupakan Perdana Menteri tanpa mandat, Perdana Menteri tanpa maruah. Beliau jadi Perdana Menteri bukan kerana pilihan rakyat, tapi kerana pengkhianatan terbesar politik moden Malaysia melalui langkah Sheraton. Semuanya dilakukan bersama dengan Azmin Ali dan sekutu-sekutunya seperti Zuraida Kamaruddin. Bagaimana pula pendapat anda? Takziah kerana sepanjang hayat politikmu, kau tak pernah menang dalam pilihan raya sebagai Perdana Menteri. Wah, ini pasti hebat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Dan saya perkenalkan dulu, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita bertindak bodoh dan mengganas lalu menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transfer Factor for Life ini, ianya mendidik imun badan kita menjadi kuat, menjadi bijaksana dan menjadi seperti yang sepatutnya. Sehingga ia mempertahankan diri kita daripada dalam, lalu menyerang semua akar penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita dan menyembuhkan kita daripada penyakit. Terapi imun ini meningkatkan, mendidik dan merangsang imun badan kita menjadi bijaksana. Imun badan kita akan mengenal mana satu kawan dan mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Saudara, kawan-kawan semua, jangan abaikan kalau kau sudah melihat video ini, hubungi nombor yang tertera dan ingat, kesehatan kita adalah nilai yang tidak terjangkau harganya. Saudara, kedua, mengapa takziah Muhyiddin? Kerana beliau daripada Abah kepada Aib. Dulu beliau dipanggil Abah. Hari ini rakyat tengok dengan rasa malu dan benci. Di bawah pemerintahannya, rakyat dikurung. Ekonomi jatuh, tapi kontrak dan projek berjalan. Takziah kerana kasih rakyat berubah jadi muak. Ada lagi yang kata, kami dah muak melihat, menunggu bila menantu kamu pulang daripada persembunyian, kata netizen. Ketiga, tuduhan pecah amanah, bayang gelap yang semakin dekat. Bila SPRM datang, bila mahkamah panggil, bila skandal jana wibawa terbongkar, takziah Muhyiddin. Kerana pagar yang kau bina akhirnya makan tuan. Keempat, beliau ditinggalkan kawan, dibenci lawan dan kini dipersenda pula oleh netizen. Pas sebenarnya, cuma mahu guna engkau untuk naik. Mahathir pun sudah tinggalkan kau. Anwar yang dulu kau khianat, kini naik atas sebagai Perdana Menteri manakala kau pula tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Dan anak-anak muda gelak setiap kali kau bersuara. Takziah, kerana bila semua orang diam, bila kau bercakap,
itu tandanya pengaruh kau sudah mati. Kelima, kebenaran pahit, kau takkan jadi Perdana Menteri lagi. Seburuk mana rakyat lihat Zahid, sebenci mana rakyat pada Mahathir, tapi bila sebut nama Muhyiddin, mereka ingat hanya satu perkara, yaitu pengkhianat. Dan dalam politik Malaysia, gelaran itu lebih hina daripada kalah pilihan raya. Sebagai penutup, takziah Muhyiddin kerana pengakhiranmu sudah bukan dengan hormat tapi dengan malu, skandal dan sejarah yang takkan dilupakan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat panas pada pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan ruangan komen "Kami sayang Malaysia". Selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada semua warga Malaysia. Hari ini tajuk ulasan kita, takziah Mahathir bukan kematian jasad tapi kematian legasi. Wow, ini pasti menarik perhatian Anda semua. Tolong share kepada semua orang supaya orang tahu ini adalah satu perkara yang penting. Saudara, takziah Mahathir bukan kematian jasad tapi kematian legasi. Ini satu ulasan penuh simbolik, penuh sindiran dan penuh makna untuk Anda ketahui. Saudara, takziah Mahathir kerana yang mati bukan tubuh tapi pengaruh, bukan jasad tapi warisan kuasa. Legasi yang dulu diangkat kini diheret ke Kuala Lumpur atau ke Lumpur. Mahathir pernah disanjung sebagai bapa pemodenan, tapi hari ini dia dikenang sebagai bapa pengkhianatan yang lebih rela robohkan negara asalkan Anwar tidak naik. Betapa hebatnya perjuangan Mahathir untuk membuatkan Anwar Ibrahim, memastikan Anwar Ibrahim turun daripada jawatan Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang Mahathir takut sangat? Sedangkan dia nak Anwar turun daripada jawatan Perdana Menteri bukan kerana Anwar gagal, bukan kerana Anwar tak bekerja, bukan kerana Anwar tidak berfungsi, tetapi mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami sayang Malaysia". Saya perkenalkan kepada Anda, ini terapi imun transfer factor for life. Meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi dengan baik, kita tidak sembuh daripada penyakit. Kita mudah kena penyakit dan kita tidak akan keluar daripada masalah kesihatan kita. Imun badan bertindak seperti sekumpulan tentera yang membantu, merawat dan juga melindungi diri kita daripada dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat semula. Produk ini lulus KKM. Produk ini diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Jangan kau tangguh-tangguh, nanti kau menyesal. Kedua, rakyat sudah sedar politik dendam tidak akan maju. Mahathir pernah ada dua peluang jadi Perdana Menteri, tapi dua-dua kali dia pergi tanpa kejujuran. Dulu dia dijulang sebagai penyelamat. Kini dia ditolak rakyat sebagai simbol politik lama penuh kerakusan. Ketiga, perjuangan peribadi lebih besar daripada perjuangan rakyat. Rakyat kini mahu kestabilan, Mahathir membawa kekacauan. Rakyat mahu penyatuan, tetapi Mahathir hidup dengan dendam. Semuanya demi satu perkara, jangan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya dia kalah, dia tewas dalam perjuangan itu. Selepas 20 tahun berjuang, Anwar Ibrahim diangkat jadi Perdana Menteri yang sah, mengalahkan apa yang dimahukan oleh Tun Mahathir.
Akhirnya hari ini dia menjadi Perdana Menteri yang mengorek, mendedahkan segala rahsia, segala perkara yang mungkin tak pernah kita tahu, dielak untuk kita tahu. Jadi apa yang berlaku Mahathir kalah. Keempat, bila wira tak tahu bila mahu undur. Inilah yang paling seringkali diperdebatkan oleh netizen. Mahathir tidak tahu bila mahu berhenti, bila mahu undur. Usia sudah terlalu tua, tapi masih juga kepingin nak jadi Perdana Menteri. Takziah Mahathir, kerana engkau tak tahu bila masa untuk rehat dengan bermaruah. Engkau terus bersuara tapi suaramu tak lagi didengar. Engkau menulis tapi tulisanmu tak lagi digeruni. Ingat, sebagai penutup, dunia akan ingat tapi dengan rasa hambar. Sejarah akan catat nama Mahathir, tapi bukan seperti Mandela atau Mahatma Gandhi. Tapi sebagai pemimpin yang tak tahu bila untuk berhenti dan akhirnya dimatikan oleh ego sendiri. Takziah Mahathir bukan kerana ajal, tapi kerana rakyat telah kuburkan kepercayaan mereka kepadamu. Dan itu lebih menyakitkan daripada mati. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu soalan di dalam ruangan komen di dalam TikTok saya. Dia bertanya, kenapa Mahathir takut sangat dengan Anwar? Sebelum saya berikan jawabannya, Anda tolong tulis dulu dalam ruangan komen di dalam channel ini. Pada pendapat Anda, apa sebab Mahathir takut sangat dengan Anwar atau benci sangat dengan Anwar? Karena dalam ramai-ramai Perdana Menteri yang telah pun diminta diarah oleh Mahathir letak jawatan, tiada yang lebih dia sungguh-sungguh selain Anwar Ibrahim. Sudah buat turun Anwar, tetap gagal. Kali ini dia cabar pula buat bubar parlimen, pun dia gagal. Hari ini kita menjawab kepada persoalan tersebut. Saya terkial-kial juga mencari jawaban tersebut. Apa sebenarnya yang ditakuti oleh Mahathir terhadap Anwar Ibrahim ini sehingga beliau benar-benar memerangi Anwar Ibrahim? Jawabannya mudah. Saya akan berikan kepada Anda 5 poin, tapi dengan bantuan rakan sahabat ChatGPT. Paling senang, kita type saja, dia akan keluar. Tapi kenapa sebenarnya? Secara ringkas dan secara umumnya, Mahathir takut kepada Anwar karena Anwar Ibrahim adalah arkib hidup era Mahathir. Anwar ialah arkib hidup era Mahathir. Arkib bermaksud segala yang berlaku sepanjang era Mahathir masuk dalam pemikiran, masuk dalam peristiwa Anwar Ibrahim. Apa yang Mahathir cuba padam sebenarnya, Anwar simpan dalam senyap. Banyak perkara yang mungkin cuba dipadam oleh Mahathir di dalam kegagalan beliau selaku Perdana Menteri 22 tahun campur 22 bulan. Tapi Anwar mungkin menyimpannya secara senyap-senyap. Selagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Mahathir takkan pernah tidur lena. Sebab bila kebenaran dibuka, mungkin legasi palsu akan terbakar. Sebelum kita teruskan, kongsikan kepada Anda. Sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita jadi kuat dan kita jadi imun badan kita jadi bijaksana, melawan penyakit daripada dalam, lalu kita jadi sembuh. Saudara, apabila imun badan kita jadi kuat, kita akan dilepaskan daripada masalah kesihatan kita kerana imun badan kita yang bertindak bagus dan kuat dan bijaksana. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera dan ingat, produk ini adalah produk
yang diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, lulus KKM dan juga halal. Kalau kau sudah berdoa terlalu lama, engkau menanti jawaban kepada masalah kesehatan Anda, mungkin ini adalah jawaban yang Anda tunggu-tunggu. Baiklah saudara-saudara sekalian, Anwar ialah arkib hidup era Mahathir. Apa yang Mahathir coba padam, Anwar simpan dalam senyap. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, Mahathir tak akan pernah tidur lena, sebab bila kebenaran dibuka, legasi palsu akan terbakar. Jawapan kepada persoalan apa yang menakutkan Mahathir terhadap Anwar? Apa rahsia Mahathir yang dalam tangan Anwar? Antaranya yang diberitahu ialah mungkin Anwar Ibrahim memegang file-file keuangan dan kroni harta dalam senyap. Itu sebabnya banyak sekali pendedahan demi pendedahan berkait dengan kekayaan keluarga Mahathir dan kawan-kawan Mahathir, termasuk Tun Daim Zainuddin, yang mengejutkan kita semua. Baru-baru ini SPRM telah mengumumkan beberapa penemuan uang yang cukup banyak di luar negara. Mungkin inilah yang dipegang oleh Anwar, yaitu file lama tentang kedudukan keuangan atau kekayaan orang tertentu yang ada hubungan dengan Mahathir. Persoalannya ialah, siapakah kroni-kroni utama yang dapat projek berbilion ringgit semasa Mahathir jadi Perdana Menteri? Siapa syarikat-syarikat milik proksi yang dilindungi bertahun-tahun? Dan harta luar negara yang ada mungkin disorok melalui rangkaian korporat atau yayasan. Adakah itu diketahui oleh Anwar Ibrahim? Anwar pernah jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dia tahu apa yang tidak rakyat tahu. Apa yang Mahathir tak mahu rakyat tahu. Mungkin Anwar Ibrahim memiliki rahsia tersebut. Seterusnya ialah, mengapakah Anwar Ibrahim ditakuti oleh Mahathir dan apakah rahsia yang mungkin dalam tangan Anwar? Mungkinkah yang kedua ialah, adakah berlaku perjanjian-perjanjian gelap yang berlaku pada tahun 1998 ketika era Anwar Ibrahim dilucutkan jawatan, difitnah dengan sedemikian rupa dan juga masuk penjara? Adakah Anwar tahu apa yang berlaku di bilik-bilik yang gelap atau tertutup pada tahun 1998 tentang bagaimana sekutu-sekutu tertentu menghancurkan kehidupan Anwar Ibrahim dengan bukti-bukti tangan-tangan gaib yang arahkan pemecatan, tangkapan dan penyiksaan? Mungkinkah Anwar Ibrahim sudah menemui surat-surat sulit, arahan-arahan lisan yang sulit, dan jaringan tokoh lama yang jadi dalang? Rahsia ini mungkin kalau dibuka akan menyebabkan maruah Mahathir musnah selama-lamanya. Seterusnya saudara, mungkin rahsia yang dipegang oleh Anwar ialah isu yang selama ini diperbualkan oleh media dan netizen, yaitu isu forex dan BMF dan juga skandal lama. Anwar tahu di mana silapnya kes kerugian forex berbilion ringgit zaman 90-an. Siapa terlibat dalam skandal bank Bumi Putra dan BMF, dan siapa sebenarnya cover up semua itu. Anwar ada akses kepada laporan, dokumen dan testimoni yang tak pernah didedahkan. Selepas Anwar jadi Perdana Menteri, semua akses kini dapat dalam tangan Anwar. Tiada lagi yang tersembunyi, semuanya boleh diakses dengan mudah. Dan yang terakhir, mungkin Mahathir paling takut kerana Anwar Ibrahim adalah orang yang paling tidak mahu Mahathir jadikan Perdana Menteri. Rahsia paling menakutkan, Mahathir tak pernah mahu Anwar naik Perdana Menteri sebab ini bukan soal politik saja. Mahathir takut Anwar kerana tahu Anwar akan buka segala pekung.
Dari rahasia keruntuhan institusi hinggalah ke pendedahan deep state, Anwar pegang semuanya. Karena itu Mahathir sanggup gagalkan Anwar berkali-kali, malah kini berpakat pula dengan musuh lamanya. Sebagai penutup, adakah Mahathir akan berhenti? Bila dia berhenti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.